Ya, terima kasih. Saya Boleh mohon saya menolak usul saya. yang dibuat oleh yang bermacam Silakan. Bukit Katil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Betua, buat cepedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Saya MP baru belajar. Kalau kurang minta Tan Sri tunjukkan. Silakan. Sebagai orang baru, tentunya saya melihat dan menilai watak dan gelagat ada di parlimen yang senior. Dan tentu saya terkejut melihat serangan yang dilontarkan oleh Simpang Renggam. Kerana yang dilontarkan pada malam itu saya masih ingat, jelas merujuk kepada YB Permatang Pauh mempunyai simpanan di akaun Israel National Bank. Dan beliau juga quote ataupun menyatakan dengan jelas sumbernya itu adalah WikiLeaks. Jadi saya minta supaya Simpang Renggam jangan berpusing berdasarkan apa yang telah dinyatakan dengan jelas di dalam Dewan ini. Sebab kalau kita nak ambil pendirian Simpang Renggam menyatakan percaya semua di dalam blok, itu bahaya. Sebab dalam blok misalnya, saya ambil contoh, blok tukar tiup. Najib terlibat dalam kes bunuh Altan Tuya. Kalau kita nak percaya terus, inilah isunya dan bawa dalam Dewan ini. Saya ingat ini berbahaya. Dan bukan sekadar itu, saya juga ingin jelaskan bahawa dalam hal percaya terus menerus di dalam blok tanpa membuat kajian, itu juga bahaya dan it is an insult to the intelligence of the parliament. Dan izin ahli parlimen ni pastilah ada satu cara kita nak memberikan hujah dan kemukakan itu berdasarkan fakta yang telah kita teliti betul. Kerana rakaman ataupun siaran parlimen ini dilihat dengan jutaan rakyat seluruh dunia. Simpang Renggam orang muda, saya orang muda. Biarlah kita tunjukkan kepada anak-anak muda di luar sana, kita ada kualiti dalam perbahasan. Bukan kemuka apa yang diberikan oleh blok dan percaya terus. Inilah sebagai hujahnya. Silakan. Tadi dalam ucapan Simpang Renggam, dia sebut akaun ini dipegang semasa YB Permatang Pauh di dalam kerajaan. Sebagai ahli parlimen dari kerajaan, sudah tentulah bukankah langkah yang terbaik ialah semak dengan kerajaan. Kerana maklumat ini sudah tentu bersama dengan kerajaan. Saya setuju dengan pandangan Batu dan jadikan sebahagian daripada hujah saya. Sila, Rauk. Setujukah YB Bukit Katil untuk mengesahkan sama ada sumber yang digunakan oleh Simpang Renggam ialah WikiLeaks? Kalau WikiLeaks itu dianggap sebagai sumber yang sahih, maka kaitan pembunuhan Altan Tuya dengan Perdana Menteri mesti diterima. Setuju ke tidak? Ianya kita sebagai ahli anggota parlimen terus mempercayai bulat-bulat di dalam blok tanpa ada siasatan dan kita quote sumber kita WikiLeaks. Yang menjadi masalah dengan Simpang Renggam, dia terperangkap kerana dia menggunakan perkataan WikiLeaks. Dan dia menggunakan secara khusus. Saya nak beritahu kepada Tan Sri yang betul bahawa ini seolah-olah ada perancangan jahat. Seolah-olah. Apabila disebut saja di dalam Dewan ini, besok di dalam media utusan, itu dijadikan berita utama. Apakah ini is a coordinated plan di dalam Dewan Yang Mulia ini? Kalau itu berlaku, bermakna ini jelas menunjukkan ada wujud perancangan dan niat yang jahat. Kerana macam mana nak buktikan niat jahat? Mesti ada perancangan. Mesti kita nampak apa tindakan selepas itu. Ini yang saya sebagai yang pengamatan yang saya ingin hujahkan di sini, bahawa ini jelas ada niat yang jahat dan Simpang Renggam diberi peluang untuk memperbetulkan keadaan, dia tidak retract pada keesokan harinya. Saya ingin ingatkan Simpang Renggam, there is a Chinese Confucius quote of wisdom. A man who has committed a mistake and doesn't correct it is committing another mistake. Tan Sri betul dengan izin. Terima kasih Bukit Katil. Saya tertarik dengan hujah Bukit Katil kerana kita tahu bahawa utusan hari-hari dia attack pemimpin-pemimpin pakatan dan selalunya dibawa ke mahkamah kerana silap utusan adalah tidak cek fakta
berkali-kali kena saman dan kita menang. Saya nak bagi beberapa contoh. Satu, bulan Januari tahun ini 16, Kait Rembau, Yang Berhormat Rembau terpaksa tarik balik kenyataan menyifatkan Anwar sebagai pengkhianat Melayu dan bernegara US dan Yahudi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kedua, juga Yang Berhormat Permatang Pau, 21 Januari 2013, utusan attack Datuk Seri Anwar, kata back the lesbian, gay, bisexual and transgender LGBT movement. Menang Permatang Pau dan utusan kena bayar 45,000. Bukan saja Permatang Pau, ada kapal Bukit Gelugor juga. Utusan kena bayar 50,000. 14 Disember 2012. Bagan 24 Jun kena bayar 200,000. Juga dulu Bukit Gantang 4 Julai 2013 kerana isu plate WWW1 menang dan utusan kena bayar 250,000. Alat Shah Alam dan sebagainya. Okey. Baik, saya itu yang saya sebutkan tadi, apakah ada coordinated plan. Baik. Saya nak nyatakan begini, Tan Sri betul. Yang kita kena putuskan hari ini, apakah ada elemen niat yang jahat. Itu yang nak kita cuba buktikan. Dan saya telah buktikan tadi dengan hujah-hujah saya. Cuma sedikit saya agak terkesan tadi sebab ada wakil dari Pendang, ahli Parlimen Pendang menyatakan saya penakut dan saya tidak ikut untuk bangun seperti mana yang dia minta. Begini, saya nak ulas. Saya tak ada masalah kerana saya tidak bercadang untuk ikut cara Pendang. Tapi saya nak jawab tentang 3 bilion. Saya kemukakan dalam dewan ini bukan sumber daripada blog, tetapi akuan bersumpah yang dibuat oleh Abdul Razak bin Idris yang merupakan bekas pengarah di Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Dalam akuan bersumpah ini disebut saya bekerja di BPR daripada tahun 74 hingga 2004 dan saya telah menjalankan siasatan ke atas akuan bersumpah Datuk Abdul Murad bin Khalid yang diterbitkan oleh akhbar tempatan, dan secara mendalam saya telah pergi termasuk ke luar negara Singapura dan United Kingdom. Siasatan itu menghasilkan tiada sebarang kes terhadap Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Ini jawapan saya. Dan inilah yang saya ingin tegaskan, bahawa dalam hal ini akhirnya selepas perbahasan kedua-dua pihak terpaksa membuat keputusan. Silakan. Sikit. Saya tuan-tuan, satu saja. Apabila dah ada akad bersumpah yang dibuat bahawa Pematang Pau tidak bersalah, mengapa Pematang Pau tak ambil tindakan mahkamah terhadap Datuk Murad bagi membersihkan diri dia? Itu soal mudah saja. Iyalah. Isu yang dibangkitkan ialah akuan bersumpah 3 bilion di dalam dewan ni. Dan saya jawab melalui akuan bersumpah. Soal saman atau tidak, itu pendirian Pematang Pau. Yang penting akuan bersumpah ada. Dan kalau bersalah, kalau betul dia buat salah, laporan pihak-pihak anggota parlimen boleh buat laporan polis terhadap Abdul Razak bin Idris. Kerana kalau akuan bersumpah itu didapati tidak betul, ada undang-undang dan akta akuan berkanun. Jelas. Okey, Katil. Silakan. Kalaulah seperti yang Pendang kata tadi, bahawa Datuk Murad membuat akuan sumpah bahawa Pematang Pau telah ataupun mempunyai sejumlah wang 3 bilion. Kenapakah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional mengambil masa itu lama untuk menyiasat, akhirnya menangkap Pematang Pau kerana 3 bilion ini satu jumlah yang besar. Misi siasat, dari mana wang ni datang? Siapa yang bagi? Di mana disimpan? Kenapa kerajaan tak ambil tindakan? Apa pendapat ketika itu? Iyalah, sebab itu saya nyatakan tadi, perancangan beberapa kalangan pimpinan atasan UMNO Barisan Nasional, strateginya begitu, menyerang secara karakter. Pembunuhan karakter dilakukan bertalu-talu sejak 15 tahun yang lalu. Dan itu tidak pernah menggugat sekalipun sokongan rakyat kepada Pematang Pau. Inilah jelas dalam pilihan raya yang lalu. Tan Sri, yang ada betul. Katil, tak laluan. Last satu. Terima kasih kepada Bagi. Bukit Katil. Kita nak cerita detail. Detail. Bagi. Kita sama praktis. Terima kasih.
Tadi sebentar tadi kita tengok wakil daripada seberang sana, pembangkang, ada menyebut soal tentang Tan Toya. Pada saya tidak sepatutnya disebut di dalam Dewan Yang Mulia ini. Sebab kerana perkara ini telah dibawa ke dalam mahkamah. Saya tengok tadi wakil Raub sebut. Soalnya sekarang ini kita mempertahankan Sempargam kerana WikiLeaks ini tidak didakwa. Apa pandangan Bukit Katil? Lipis, tapi cuma kerana sumber Sempargam itu adalah WikiLeaks. Sumber Sempargam. Dan Israel National Bank itu tak ada dalam WikiLeaks. Yang ada dalam WikiLeaks itu adalah kes Tan Toya. Satu saya guna itu sebagai satu bearing, sebagai satu contoh. Dan Israel National Bank pun tidak pernah wujud. Itu yang kita sebut soal niat yang jahat yang secara berterusan dilakukan di dalam Dewan ini. Sebab itu saya dalam hal ini, saya ingin mengajak ahli Dewan daripada kedua-dua pihak untuk mengambil manfaat ini bagi mempertahankan maruah dan integriti Dewan Rakyat ini. Seperti mana yang disarankan oleh Johor Bahru. 1 minit, 2 minit ya? Bagaimana setiap anggota parlimen daripada kita mempunyai maruah dan integriti untuk kita pertahankan. Ini nak Saya cakap tahu, about integriti ni. saya tahu bahawa di akhir perbahasan ini, Sila. saya tak bagi laluan. Di akhir perbahasan Tak ini, ni, takut lah. Dah menakut. kita akan membuat keputusan. Takut. Takut lah. Tak berani, takut. Satu orang. Berapa puluh lawan satu tak berani ke? Tan Sri, apa ni speaker cakap takut sikit takut. je. Yang berapa Dua pendang? minit, takut dua minit, juga. dua minit. Yang Saya berhormat nak bagi pendang. sikit lagi. Detail. Yang Lakut berhormat pendang, Tanam duduk yang tanam. berhormat. Tuan Ketua, ada perkataan gangster dalam ni. Dia sebut dengan gangster pada saya. Ahli yang berhormat pendang, duduk yang berhormat. Yang berhormat. Siapa cakap gangster? Siapa cakap gangster? Cakap gangster kita bertumbuk di luar. Okey. Weh, gangster. Ahli yang berhormat. Apa gangster? Ahli yang berhormat pendang, Tuan, duduk dah ahli yang sebut berhormat. gangster pada saya. Ahli yang berhormat pendang dan yang berhormat. Kalau nak tahu gangster, kita jumpa di luar. Bullshit lah. Sudah. Yang ni Ketua, saya nak dapat ruling sama ada BULLSHIT itu boleh diguna dalam Dewan. Kalau tidak, saya ingin yang betul ambil satu tindakan yang sangat tegas terhadap Tan Wang. Ahli yang berhormat. Bukit Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat pendang. Duduk dulu. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat tidak dengar pun apa yang saya sebut daripada awal tadi. Kita berbahas mengenai soal peraturan mesyuarat integriti sebagai ahli parlimen. Jadi jangan lagi bawa perkara-perkara yang menyulitkan lagi perkara yang telah sulit. Exercise control. Semua kita ini individu ahli yang berhormat yang bertanggung jawab. Sila Bukit Katil seminit 2 lagi. Lepas itu golong. Baik, saya minta maaf tak dapat bagi laluan kerana ada 1 minit. Saya nak gulung ni dan sini speaker dan sini bertua. Saya sebut tadi soal maruah dan juga integriti. Dan putatan tadi sebut soal beberapa undang-undang di beberapa negara Commonwealth. Yang disebut ialah di New Zealand tentang deliberate attempt to mislead the House. Tetapi dia tak baca habis. Sebab dalam bab misconduct, the contempt can be committed by anyone taking part in parliamentary proceedings. It consists of the conveying of information to the House or a committee that is inaccurate in a material particular and which the person conveying the information knew at the time was inaccurate or at least ought to have known was inaccurate. Itu conclusion daripada bab misconduct dalam New Zealand. Di Australia pula, forged or falsified documents. The presenting of a forged, falsified or fabricated document to either House or to a committee with intent to deceive has been treated as a contempt. The conspire to deceive either House or a committee of either House could be punished as a contempt. The abuse of the right of petition, forging or falsifying documents could be examples of this type of contempt. Dalam hal ini dikemukakan dalam bentuk dokumen maya. Sumbernya katanya WikiLeaks. Tiada WikiLeaks.
katanya Israeli National Bank. Tidak ada Israel National Bank. Diminta untuk membuat penjelasan. Minta tarik balik. Tidak mahu tarik balik. Jadi inilah perkara-perkara yang membina ke arah pembentukan, inilah niat yang jahat ini. Ataupun niat yang menyimpang daripada tujuan untuk menyimpang ataupun untuk mislead the house. Akhirnya Tuan Sri Speaker, hari ini daripada usul ni kita akan membuat satu penghakiman. Saya ingin ingatkan diri saya dan juga diri rakan ahli wakil rakyat atau ahli parlimen yang lain. Allah SWT telah berfirman, Inna Allah ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ila akhir ayat. Ayatnya maksudnya apa? Maksudnya ialah Allah telah menyuruh supaya mereka yang mendapat amanah ini melaksanakan amanah. Dan wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu memberikan hukuman, kehakiman, keadilan, mesti diputuskan dengan adil. Di akhir perbahasan ni kemungkinan akan ada, pastinya akan ada undi. Saya nak minta kepada kedua-dua pihak, jangan kita terikat dengan bahawa semua kerajaan buat itu adalah betul. Ada perkara, misalnya dalam perkara ini, dalam perkara yang membabitkan maruah dan integriti parlimen, saya ingin cadangkan kepada Tan Sri dan juga ahli-ahli berhormat yang lain, biar kita ambil jalan yang betul-betul ingin membersihkan. Kalau ada satu contoh untuk dibawa ke jabatan hak dan keistimewaan, kita mesti ada moral ataupun kekuatan politik dan moral untuk menyatakan perkara yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Speaker.